A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran setiap hari satu muka surat. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama mentadabbur surah Hud ayat 20 sehingga ayat yang ke-28 insya-Allah. Dan hari ini kita berada di muka surat 224 insya-Allah, 224. Jadi seperti biasa insya-Allah, untuk memulakan sesi kita ni, saya tak lupa untuk ingatkan kepada yang berada di line pada masa ni untuk memberikan feedback suara dan juga gambar insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yang memberi. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan tengok insya-Allah daripada surah Hud ini ayat 20 hingga ayat 28. Kita akan tengok iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, separuh daripada muka surat ini, muka surat 224 ni, kita akan tengok bahawa Allah Ta'ala meneruskan menceritakan tentang apa yang sedang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ceritakan masalah-masalah sedikit dan juga bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang musyrik ni. Dan Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu nak teruskan, dan mereka ni sebenarnya lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang rugi kerana mereka tak terima dakwah yang kamu berikan, wahai Muhammad. Dan seterusnya, separuh daripada muka surat yang akan kita baca pada hari ini, muka surat 224 ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula masuk kepada menceritakan salah seorang, nombor satu lah kita kata, iaitu yang pertama daripada Nabi-Nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Hud ni, iaitu kisah Nabi Nuh AS. Jadi kita akan mula masuk tentang kisah Nabi Nuh di dalam muka surat ini. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini bahawa surah Hud ini namanya surah Hud, salah seorang daripada Nabi-Nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menceritakan kisah ramai daripada para Nabi yang ada kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang sedang berdakwah kepada orang yang sedang berdakwah kepada orang-orang musyrik ni. Maka Allah Ta'ala ceritakan apa yang telah menimpa kepada mereka, bahawa apa yang dilakukan oleh Muhammad sekarang ni adalah merupakan perkara yang sama yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi sebelum daripada ni. Bukan kamu sahaja wahai Muhammad yang telah melakukan dakwah ini, dan bukan kamu sahaja, minta maaf kurang jelas. Alhamdulillah. InsyaAllah moga-moga sekarang lebih jelas kan. Alhamdulillah. Mungkin tadi ada masalah mikrofon. Okey, jadi sekarang okey insyaAllah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang dia mula menceritakan di dalam surah ni, dalam surah Hud ni, iaitu bermula daripada ayat yang ke-24. Alhamdulillah. Dan bermula daripada ayat yang ke-24 ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Jadi sebagaimana kita sebutkan bahawa Allah Ta'ala menceritakan ramai kisah-kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi-Nabi di dalam surah Hud ini menceritakan bahawa sebenarnya wahai Muhammad, bukan kamu sahaja yang telah berdakwah ni, yang telah menghadapi masalah sebagaimana yang kamu hadapi sekarang, tetapi sebenarnya rasul-rasul yang sebelum daripada kamu juga sebenarnya ramai yang telah menghadapi masalah yang juga serupa. Oleh kerana itu, maka teruskanlah dakwah kamu wahai Muhammad. Janganlah kamu sedih, jangan kamu risau, kerana Allah SWT akan bersama dengan kamu. Jadi insya-Allah kita bersama-sama di surah Hud ayat yang ke-20 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizin. أولئك لم يكونوا مؤجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Sadaqallahul azim.
Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dalam muka surah ini, Allah Taala mulakan dengan ulaika lam yakunu mu'jizin. Allah Taala ceritakan tentang hakikat walaupun nampak orang kafir ni, orang yang menentang agama ni, orang menentang Islam ni nampak macam kuat, tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih kuat lagi daripada mereka. Jadi Allah Taala sebut sini ulaika lam yakunu mu'jizin. Mereka itu walaupun nampak macam mereka ni power lah kan, dalam masyarakat Mekah pada masa tu. Kalau kita sekarang ni dalam dunia sekarang, kita nampak orang-orang manusia ni setengah-setengah tu kuasa besar lah dan sebagainya kan, nampak macam mereka ni power sangat kan. Allah Ta'ala kata ulaika lam yakunu, ulaika lam yakunu, tidak adalah mereka ni, tidak adalah. Lam yakunu maknanya tidak adalah mereka ni selama-lamanya. Jadi dia menggunakan perkataan itu nak menunjukkan kepada apa, bahawa tak sampai bila-bila, tak mungkin sampai bila-bila. Itu lam yakunu maknanya sampai bila-bila pun mu'jizina fil ardi. Mu'jizi itu maknanya melemahkan, maksudnya akan mampu untuk melemahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu penafsiran lain mengatakan bahawa maksud dia ialah mereka tak mungkin akan dapat melemahkan Islam. Jadi ulaika lam yakunu mu'jizina, mereka tak mungkin akan dapat melemahkan Allah, atau tak mungkin selama-lamanya mereka akan dapat melemahkan Islam ni, maknanya mengalahkan Islam ni fil ardi, di atas muka bumi ni. Allah Ta'ala ceritakan di atas muka bumi, maknanya kalau di akhirat tu mereka tak mungkin dah, mereka tak ada kuasa apa-apa lagilah tak ada lemah lagi kan. Jadi Allah Ta'ala kemudian wa ma kana lahum min dunillah min awliya, dan kemudian seterusnya, dan tidak adalah bagi mereka ini selain daripada Allah ini yang akan awliya. Awliya maknanya yang akan dapat melepaskan mereka daripada siksa Allah. Jadi maknanya mereka tak dapat melemahkan Allah, tak dapat melemahkan Islam atas dunia ni. Allah Ta'ala beri keyakinan kepada kita semua. Dan kemudian mereka ini tak akan dapat melepaskan diri daripada siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata yudha'afu lahumul azab, dan kemudian itu digandakan untuk mereka ni azab di akhirat nanti. Kenapa digandakan? Ulama tafsir kata mereka digandakan kerana mereka ni bukan sahaja sesat. Kalau sesat tu satu kesalahan, tapi mereka ni bekerja pula menyesatkan orang lain. Jadi apabila mereka ni menyesatkan orang lain, maknanya dua kali ganda lah kalau ikutnya kan. Satunya mereka sendiri sesat, yang kedua mereka pula bekerja untuk menyesatkan orang lain dan mencari jalan bagaimana untuk mengatakan bahawa Islam ni tak betul dan sebagainya. Carilah pasal. Jadi berusaha sungguh-sungguh mereka ni. Jadi kerana usaha-usaha mereka tu, kejahatan mereka tu, Allah Ta'ala kata yudha'afu lahumul azab, digandakan untuk mereka tu azab. Makanu yastati'una sam'a. Allah Ta'ala kata atas dunia ni mereka seolah-olahnya tak mampu untuk mendengar. Apa tak mampu untuk mendengar? Iaitu tak mampu untuk mendengar kebaikan yang diceritakan. Padahal bukan mereka tak boleh dengar, mereka ni ada telinga, mereka ni ada pendengaran. Bahkan sound hebat-hebat kan, kita tengok sekarang kan, manusia menciptakan sound macam ni, sound system macam ni, tapi mereka tak dengar juga. Mereka gunakan untuk apa tu? Untuk dengar benda-benda yang tak betul. Untuk dengar benda-benda muzik, untuk dengar benda-benda yang mengarut-ngarut kan, untuk mendengar. Tapi benda-benda kebaikan kalau diceritakan kepada mereka, tak nak dengar juga. Jadi Allah SWT kata makanu yastati'una sam'a wa makanu yubsirun, dan mereka tak nampak. Maknanya kita tunjukkan, orang tunjukkan kebaikan kepada mereka pun, kebenaran kepada mereka pun, mereka tetap juga tak nampak. Jadi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Maknanya ialah apa kan, Allah Ta'ala ceritakan ni ayat yang tahun ni kan, tahun kita katakan tahun yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12 kan. Maksudnya setelah daripada Allah Nabi SAW tu kan telah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka selama 10 tahun, 11 tahun, tapi nampak macam jadi Allah SWT beritahu kepada mereka ni tak dengar, tak boleh nak dengar, mereka ni tak boleh nak nampak apa yang kamu ceritakan wahai Muhammad. Jadi oleh kerana itulah maka jangan kamu risau, jangan kamu sedih kan, mereka tak nampak kan. Kalau nampak mereka akan terima. Gitulah maksudnya kan. Ayat yang ke-21 Allah Ta'ala kata ulaikal lazina khasiru, mereka ini adalah orang-orang yang rugi, khasiru anfusahum, diri mereka. Maknanya merugikan bukan merugi orang lain, rugi diri mereka sendiri. Jadi ingat siapa-siapa yang buat jahat, siapa-siapa yang tak terima Islam ni, mereka sebenarnya adalah merugikan diri mereka sendiri. Dia ingat merugikan orang lain, dia ingat orang lain yang akan kerugian kerana amalan dia tu kan. Ini bukan bisnes ini bukan bisnes tapi maknanya siapa yang rugi, siapa yang tak terima Islam, maka rugi itu adalah untuk diri dia sendiri. Jadi khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan akan hilanglah, dhalla maknanya ghaba, akan hilang maknanya daripada mereka ma kanu yaftarun, apa yang mereka ada-adakan atas dunia ni. Mereka ni mengadakan macam-macam benda, mengadakan benda ni, tapi semua benda tu tak ada apa, tak ada nilainya kan. Di hari akhirat nanti Allah Ta'ala
tak boleh tolong mereka pun. Yang kata yang ni power, tak ada. Kalau atas dunia ni macam-macam kan, manusia ni kan, sanggup berbuat ni banyak ni, macam-macam kan, sanggup nak tunjuk famousnya, nak tunjuk glamournya, nak tunjuk power, nak tunjuk kuasa, nak tunjuk macam-macam kan. Tapi di akhirat semua benda tu tak ada kan. Kalau manusia kata nak lawan Allah, kalau manusia kata bahawa dia tunjuk syirik, benda ni adalah syirik, benda ni sama kuasa dengan Allah, boleh lawan kuasa Allah dan sebagainya, tak ada. Allah Ta'ala kata wadalla anhum ma kanu yaftarun, apa yang mereka adakan tu semua tu tak ada. Nanti manusia pun kalau mati pun seorang diri dia kan, macam mana nak ada harapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan? Dia adalah super power atas dunia pun, dia akan ke mana atas dunia selepas mati tu. Jadi seterusnya Allah SWT, kita baca ayat yang ke-22 kan. Ayat yang ke-22 Allah SWT kata la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. La jarama ni, asal jarama ni maknanya ialah satu benda yang kita potong satu benda kan, jarama. Jadi la jarama ni makna, maksudnya kalau dalam Melayu kita kata tidak syak lagi. Itu la jarama maknanya tidak syak lagi, annahum fil akhirati, di hari akhirat nanti, hum al akhsarun, bukan hanya khasir. Kalau khasir ni rugi, akhsar ni maknanya yang paling rugi, orang yang teramat rugi. Maknanya itu akhsar maknanya. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ini orang yang paling rugi sekali. Sebab apa? Buat penat-penat atas dunia ni kan, tapi apa yang dapat? Mereka nak mengalahkan Islam ke, mereka nak tunjuk sombong ke, mereka nak ni macam-macam kan, mereka nak rasa bahawa mereka ni hebat. Jadi Allah SWT sebut sini kan, bahawa mereka ini di hari akhirat humul akhsarun. Ayat yang ke-23, innal ladzina amanu wa amilus solihat, dan Allah Ta'ala kata innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman. Ini Allah Ta'ala cerita pula basyir, iaitu berita gembira, nak ceritakan apa yang orang yang baik, orang yang soleh ni dapat kan. Kalau tadi kita tengokkan bahawa orang musyrik ni kan, jadi memang di zaman Nabi, di hadapan Nabi tu kan, pada masa tu ada orang yang beriman, ada orang yang tak beriman, majoriti orang tak beriman ni. Jadi Allah SWT sebutlah orang tak beriman akan dapat kena macam ni. Tapi orang yang beriman, dia akan dapat ni. Jadi Allah maknanya bukan tak ada orang beriman ni, ada orang beriman. Para sahabat pada masa itu yang masih yang beriman kan. Walaupun majoriti, mereka ni minoriti dalam masyarakat tu kan. Kebanyakan daripada majoriti tu memang tak ikut Islam kan. Jadi Allah SWT sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang bersama dengan kamu wahai Muhammad, wa amilus solihat, dan beramal soleh, bukan hanya beriman tapi beramal soleh. Kemudian Allah Ta'ala sebut sifat mereka lagi, wa akhbatu ila rabbihim. Akhbatu ni ada beberapa penafsiran. Jadi perkataan-perkataan yang dekat untuk menggambarkan akhbatu ni ialah contohnya perkataan bahasa Melayu, bahasa Arabnya sakanu ni maknanya rasa tenang, ataupun watma'annu juga rasa tenang kita rasa itminan. Maknanya kalau budak tu boleh masuk dalam dukungan ibu dia, itu dipanggil watma'annu, dia rasa tenang berada dalam dukungan mak dia. Dan kemudian tu ataupun anabu, orang itu kembali. Jadi semua perkataan-perkataan ini nak menggambarkan kepada akhbatu. Kalau dalam bahasa Melayunya iaitu merasa rendah diri kan. Sebab apa kan? Iaitu asalnya khabata ni ialah kita ni menjatuhkan diri kita pada satu benda yang lembut. Gitu kan. Bukannya makna benda tu keras menyakitkan. Jadi yang lembut, jadi yang disukai. Jadi itu maksud akhbatu. Jadi orang yang beriman ini, sifat dia Allah Ta'ala sebut kat sini kan. Yang pertama sekali dia ni beriman, yang kedua dia ni adalah beramal soleh, yang ketiga Allah Ta'ala sebut sini akhbatu ila rabbihim. Jadi akhbatu tu perkataan akhbatu ila rabbihim ni, Allah SWT sebut ini akhbatu ni ila rabbihim. Jadi masa menjatuhkan dirinya, merasa tenang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu masya-Allah kan, indahnya kan. Kita tengokkan gambaran ayat yang Allah Ta'ala gunakan, perkataan yang Allah Ta'ala gunakan, wa akhbatu ila rabbihim. Orang beriman ni dia rasa macam tenang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni kan, kita boleh bandingkan lah, kita boleh bayangkan kan, bahawa kita naklah merasa akhbatu ila Allah ila rabbihim. Mereka ni orang beriman ni akhbatu ila rabbihim, ulaika ashabul jannah. Allah Ta'ala kata mereka itulah penghuni kepada syurga. Ashab ni kita sebutkan sebelum daripada ni. Ashab ni maknanya orang yang sentiasa melazimi, orang sentiasa bersama-sama. Maknanya mereka ni menjadi ahli syurga, maknanya orang yang bersama-sama dalam syurga, sentiasa berada dalam hum fiha khalidun. Bukan sekadar mereka ni tinggal di situ sebagaimana kita tinggal di hotel kan. Kita pergi ke mana-mana tinggal di hotel sekejap je. Tapi mereka ini kekal dalam tu. Itu tempat duduk mereka yang selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala kata hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya.
Seterusnya sekarang ni kita sampai kepada ayat yang ke-24 ni. Ayat yang ke-24 ni ialah, kalau ikut dalam mashafnya, ialah ada tanda kita masuk kepada hizib yang baru, rubuk hizib yang baru. Allah sebut sekarang ni, masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basir was sami'. Sekarang ini kita sebutkan di hadapan Nabi tu ada dua golongan ni. Satu golongan yang kecil, minoriti, iaitu orang yang mengikut dan beriman kepada baginda Nabi SAW. Satu kelompok lagi ialah orang yang tidak beriman. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan ini biar nampak kan perumpamaan tak sama sebenarnya orang beriman dan tak beriman ini kan. Jadi kalau hari ni kita ni kan melihat rasa sama je kan, cuma yang beza tu mereka ni Islam atau tak Islam. Tak, beriman dengan tak beriman ini macam langit dengan bumi kan. Kita kena bayangkan, kena, itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Masalul fariqaini, perumpamaan ataupun sifat dua fariqain, dua kumpulan ini. Allah Taala kata apa? Iaitu kal a'ma, seperti orang buta dan juga orang yang tuli. Kan? Orang yang tak mendengar. Mereka dah lah mata tak nampak, telinga tak dengar pula. Kan? Itu sifat yang Allah Ta'ala sebutkan. Itu sifat apa? Sifat orang kafir. Jadi sifat orang kafir ni, mereka ni orang seperti orang buta dan juga orang tuli, sama tu kan. Sebab apa? Kita cerita kebenaran pun mereka tak nampak kan. Tunjukkan kebenaran, mereka pun tak nampak juga. Jadi mereka ni sama lah seperti orang buta dengan orang tuli. Tapi orang beriman apa? Wal basir was sami'. Orang beriman ni mereka ni nampak dan mereka ni mendengar. Jadi sama tak antara orang buta dan tuli? Kemudian satu lagi ni, seorang lagi ni yang mendengar dan juga yang melihat. Sama ke? Kalau siapa kata sama, memang belik lah kan. Jadi kita bagi kita pada kan, hendaklah rasa kewujudan ni kan tak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah ni, Allah Taala ni yang membuat perumpamaan ni, masalul fariqaini hal yastawiyani masala, sama tak dua orang tu? Allah Taala tanya, hal yastawiyan, sama tak dua-dua tu? Mana sama kan? Kalau siapa yang kata sama tu belik lah kan. Jadi afala tazakkarun, apakah kamu ni tak ambil peringatan? Tatta'izun, kenapa kamu ni tak mengambil itti'az? Kemudian ayat yang ke-25 Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, walaqad arsalna. Sekarang masuk cerita pasal Nabi Nuh. Sekarang ni wahai Muhammad, sekarang seolah-olahnya Allah Taala berkata, sekarang ni bukan kamu saja yang menghadapi masalah ni. Yang pertama sekali Allah Taala ceritakan, iaitu siapa? Walaqad arsalna, sebelum daripada kan ni kami telah utuskan siapa? Nuhan ila qaumi. Nuh, telah mengutuskan Nuh kepada kaum dia. Samalah kamu sekarang diutuskan kepada ni, kepada kaum Quraisy ni, wahai Muhammad. Jadi kemudian apa kata dia? Inni lakum nazirum mubin. Dia berkata kepada kaum dia, inni lakum nazirum mubin, aku ni adalah pemberi peringatan yang jelas. Jadi Allah SWT sebutkan Nabi Nuh ini dengan satu nazir. Dia tak sebut Bashir. Kenapa? Ulama kata kerana pada masa tu dahsyat sangat kejahatan kaum Nabi Nuh ni. Kejahatan dia, kesesatan dia. Mereka menyembah 5 berhala yang asalnya adalah orang soleh, tapi mereka telah ubah jadi berhala, kemudian tu jadi sembah benda tu pula. Jadi kejahatan mereka, kesesatan mereka tu sangat dahsyat. Sebab itulah disebutkan nazir ni, tak sebutkan Bashir di sini dalam ayat ni. Jadi Allah SWT sebutkan cerita pasal Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada mereka, inni lakum nazirum mubin. Mubin tu maknanya jelas. Maknanya jelas maknanya dakwah ni mesti dilaksanakan dengan jelas. Ceritakan Islam mesti dilaksanakan dengan jelas, diceritakan dengan jelas, tak boleh cerita kabur-kabur kan. Kemudian dia kata alla ta'budu illallah. Itu dia seruan dia. Tengok seruan dia, apa yang dibuat oleh Nabi Nuh ni kepada kaum bersama seperti apa yang dibuat oleh kamu wahai Muhammad kepada kaum kamu. Dan kita pun macam tu juga lah. Sekarang ni manusia ni sentiasa ditarik oleh syaitan, oleh iblis ni, supaya manusia ni tidak beriman kepada Allah SWT. Lari secara perlahan-lahan kan. Jadi Allah Ta'ala kata alla ta'budu. Nabi Nuh pun mengatakan benda yang sama. Alla ta'budu, wahai kaumku, janganlah kamu menyembah illallah. La ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Aku takut kamu ni akan dikenakan, akhafu alaikum, azab yaumin alim, azab hari yang sangat-sangat menyakitkan, mu'lim, iaitu hari akhirat ni. Kalau kamu mati, kau dalam keadaan macam ni, kamu akan kena azab yang menyakitkan. Jadi aku ingatkan, itu maksudnya nazir. Nazir daripada Nabi Nuh. Jadi kemudian dia kata faqala al-mala, apa dia jawapan yang dihadapi. Jadi ayat yang ke-27 kita tengok. Ayat yang ke-27 ni Allah SWT ceritakan sini,
Allah Ta'ala katakan sini, iaitu faqala al-mala'. Jadi sentiasa faqala al-mala'. Jadi perkataan al-mala' ni kita ceritakan sebelum daripada ni kan, banyak kali digunakan. Kalau Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad, mesti akan ada nanti dia akan sebutkan orang-orang yang mendokong, orang-orang yang mengetuai, orang-orang yang menjadi ketua kepada penentangan terhadap Nabi-Nabi terdahulu ni, mesti Allah Ta'ala akan sebut al-mala'. Al-mala' ni ialah asal perkataannya mala'i, maknanya penuh. Mala' tu maknanya penuh. Kenapa digunakan perkataan al-mala'? Kerana mereka ni, kata ulama tafsir, kerana mereka ni memenuhi apa? Ada yang kata bahawa kerana kekayaan mereka tu memenuhi, banyak sangat kekayaan mereka. Ada yang kata kerana mereka ni lah memenuhi kepala-kepala rakyat jelata ni, orang-orang biasa ni. Maknanya kalau disebut orang ni, mereka ingat. Sebut orang ni, itu orang-orang ni memenuhi kepala-kepala mereka. Itu sebab kata al-mala'. Jadi kalau dalam penafsiran dia biasanya dia kata al-ashraf, iaitu orang-orang yang dibangga, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berada, hartawan dan sebagainya di dalam kaum, mana-mana kaum itu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala katakan faqala al-mala', lalu berkatalah al-mala', maknanya yang mengepalai penentangan terhadap rasul-rasul ni ialah biasanya al-mala'. Jadi Allah Ta'ala kata faqala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi. Tapi al-mala' ni tak semestinya mereka ni kafir. Orang-orang yang hartawan, orang-orang jutawan, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, tak semestinya mereka ni kafir. Jadi Allah Ta'ala sebut, cuma dia kata biasanya orang-orang yang kafir daripada golongan al-mala' itulah biasanya akan mengepalai penentangan terhadap Nabi-Nabi. Jadi berkatalah al-mala' allazina kafaru, berkatalah al-mala' yang kafir daripada kaum Nabi Nuh ni, apa dia kata? Ma naraka illa basharam mislana. Nombor satu, kenapa dia tolak? Tengokkan tak, hujah dia tolak, kata kami tak tengok kamu ni melainkan sama seperti orang lain je. Bashar ni maknanya kulit asalnya kan. Jadi kulit maknanya manusia yang sama kulit dengan, tak ada apa, kamu ni bukannya malaikat, kamu ni apa? Itu nombor satu, cara tolakan dia. Itu yang pertama. Kemudian wa ma naraka taba'aka illa allazina hum araziluna. Kemudian hujah yang kedua, tengok kan macam mana dia gunakan. Dia nak kata bahawa orang-orang yang mengikut kami melihat dia, orang yang mengikut kamu ni adalah arazil. Arazil ni orang-orang yang berkedudukan rendah. Tengok katanya, maknanya dia kata, nak katanya kalau orang-orang yang hebat-hebat mengikut kamu, mungkin juga kamu ni betul, tapi nampak gayanya orang yang mengikut kamu ni, wahai Nuh, nampaknya orang-orang yang hina-hina. Jadi perkara ni kan hampir sama yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah kan, kalau kita baca, ada satu kisah yang berlaku di antara Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni selalu pergi ke Jerusalem pada masa tu, sebab apa? Pergi berniaga dan sebagainya. Jadi pernah dia ni berjumpa dengan Raja Rom. Raja Rom pernah bertanya kepada Abu Sufyan, ni sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Jadi dia pernah bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan dia kata, aku dengarlah macam ni ada seorang Nabi lah telah mengaku Nabi bin Union. Aku nak tanya, pengikut dia ni orang kaya ke orang miskin? Jadi Abu Sufyan memberitahu, orang miskin. Dia kata orang miskin, orang yang hina. Jadi Heraklius ni raja kepada Rom pada masa tu mengatakan, betul, kata, biasanya Nabi-Nabi ni biasanya dia akan diikuti. Followers dia adalah merupakan orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah kedudukan dalam masyarakat. Jadi dalam ayat ni, hujah yang digunakan oleh orang yang menentang Nabi Nuh ni, mereka berkata bahawa ma naraka taba'aka illa allazina hum araziluna. Arazil makna asafil, makna orang yang rendah kedudukan. Itu nombor dua. Nombor satu, dia kata kamu ni macam kami juga, orang aja, bukannya malaikat, bukannya apa-apa hebat. Yang kedua, orang yang ikut kamu ni adalah orang-orang yang rendah kedudukan saja. Itu yang kedua. Badiyar ra'i. Badiyar ra'i ni maknanya ialah, kalau ikutnya makna orang yang tak berfikir panjang. Itu terjemahan dia. Iaitu orang yang mana, orang ikut kamu ni macam orang bodoh lah, maknanya kan. Dah lah rendah kedudukan, lepas tu bodoh pula tu, tak fikir panjang. Maknanya kalau orang fikir panjang, dia takkan ikut kamu. Tu hujah dia. Kemudian wa ma nara lakum alaina. Kemudian yang keempat, dia kata ma nara wa ma nara lakum alaina min fadlin. Kami tak nampak kamu ni hebat pun, ada kedudukan pun, maknanya kaya pun tak kaya. Dia nak tu, cara hujah dia ialah dia nak kata bahawa kalau seorang Nabi, dia mesti kaya. Kalau seorang Nabi, mesti pengikut dia hebat. Kalau dia orang Nabi, dia mesti macam ni. Tengok kan, hujah yang sama yang dikatakan oleh umat al-mala' daripada
kaum Nabi Nuh ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengokkan bahawa perkara ni hampir sama berlaku kan pada hari ini, dan itulah yang akan berlaku sampai bila-bila. Seterusnya dia kata, mereka ni berkata, bal nazunnukum kazibin, bahkan kami rasa kamu ni penipu. Jadi ada 5 hujah di sini dalam ayat yang ke-27 ni. Kita tengok dalam ayat yang ke-27 ni bahawa 5 hujah yang dikatakan oleh kaum Al-Malak daripada kaum Nabi Nuh ni kepada Nabi Nuh. Jadi perkara yang sama berlaku. Jadi apabila macam ni kan, kita tengokkan bahawa Nabi Muhammad ni akan terhibur, akan rasakan secara tidak langsungnya. Kenapa? Kerana bila Nabi Nuh pun menghadapi perkara yang sama dan dikatakan dengan perkara yang sama, dan kamu pun, Muhammad pun sedang menghadapi perkara yang sama, maka perkara ini akan menghiburkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita juga akan rasa tenang insya-Allah kalau ketika kita ni kan menyampaikan dakwah, menceritakan Islam kepada manusia kan, akan menghadapi benda-benda ni, maka kita akan juga rasa tenang bila baca ayat ni. Seterusnya ayat yang terakhir dalam muka surat 224 kita pada pagi ni, qala ya qaum, lalu berkatalah Nabi Nuh kepada kaum dia tu, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, apa pandangan kamu? Maknanya tolong beritahu kepada aku, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, kalau aku ni memang jelas jelas membawa satu benda yang jelas daripada Tuhanku, wa atani rahmatan min indih, dan Allah Ta'ala telah memberikan, wa atani, Allah Ta'ala telah berikan kepada aku rahmah ni maknanya ialah kenabian. Maknanya dalam tafsir jalan lain dia kata Allah Ta'ala dah beri kepada aku satu benda yang jelas daripada dia, dan kemudian Allah Ta'ala telah melantik aku sebagai seorang Nabi. Wa atani rahmatan min indihi, daripada sisinya, fa ummiyat alaikum, tiba-tiba kamu tak nampak. Mana aku dah dapat rahmat, aku dah dapat penjelasan daripada Tuhanku, kemudian tiba-tiba kamu tak nampak. Fa ummiyat alaikum, buta seolah-olahnya kan, buta kamu ni. Jadi anulzimukumuha maksudnya kan, adakah aku akan paksa kamu supaya kamu terima, dah kamu tak nak terima, kamu tak nampak. Adakah boleh aku nak paksa kamu? Adakah aku akan paksa kamu? Kamu ingat, wa antum laha karihun, sedangkan kamu ni tak nak terima, kamu benci. Adakah aku boleh paksa? Kamu ingat? Maknanya sekarang ni kan, dakwah ni tak boleh dipaksa. Ertinya kan, dakwah kita hanya bertanggungjawab untuk menceritakan, tetapi manusia ni kalau tak nak terima juga, dia buta juga. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sifatnya kan, sifat mereka, dia buta, tak nampak apa yang kita cerita ni kan. Jadi aku nak buat macam mana? Kamu fikirkan. Jadi Masya Allah kan, kalau kita baca ayat, jadi inilah persoalan yang diutarakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum dia. Jadi kita pun akan mengatakan sama. Kalau kita cerita tapi mereka tak nampak juga, orang tak nak nampak juga kan, bahkan dibutakan ataupun disesatkan oleh golongan-golongan yang nak menyesatkan mereka ni, maka aku nak buat macam mana? Anulzimukumuha, adakah aku akan nak paksa kamu untuk terimanya? Wa antum laha karihun, soalan, sedangkan kamu dalam keadaan kamu ni benci, kamu tak suka. Jadi jawapan dia yes, tak mampu. Nabi Nuh tak mampu untuk memaksa mereka untuk menerima. Dah kalau kamu tak nak terima sangat. Jadi apa yang patut kita lakukan ialah kita menceritakan dengan bayyinah, dengan bayan, dengan jelaskan, dengan terang-terang supaya nampak kan. Itulah tanggungjawab yang boleh dibuat oleh seorang pendakwah seperti Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Nuh AS, dan seterusnya semua nabi-nabi, semua pendakwah-pendakwah Islam. Itu saja yang mereka mampu lakukan, dan itulah juga yang mampu kita lakukan pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga kita akan terpandu dengan Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.